Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang paling terpuji. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga tidak meletakkan kecintaan Allah melebihi daripada kamu cinta anak-anak, bapa, isteri dan manusia sekalian alam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada kekanda saya Abang Khairul yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada kami para asatidzah yang muda-muda, perasan muda. Dan syukur juga tuan-tuan, terima kasih juga kepada pihak pengurusan Tuan Nazi Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Barisan Jawatan Kuasa Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, para habaib, para asatidzah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan Syekh doakan kita semua yang berada dalam ruang salat Masjid Islamiyah ini, mudah-mudahan kita berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Amin. Dan juga yang berada di luar, saya tengok ada juga di luar ni, yang terasa pula balik tu. Jadi alhamdulillah, syukur pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah Ta'ala ini. Sudah pasti salah satu daripada perkara yang perlu dan mesti wajib untuk kita bekalkan dalam kita nak mendepani kehidupan kita sebagai hamba yang berada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Sebab itu pihak masjid tak pernah jemu-jemu dan tak pernah rasa boring untuk mengadakan program-program seperti ini. Bila tiba saja bulan Rabiul Awal, kita akan buat ceramah ataupun forum yang berjudulkan tentang Maulid Nabi. Dan kalau sampai pula lepas ni bulan Rejab, maka pihak masjid tak boring, tak jemu untuk menjemput ustaz dan ustazah untuk cerita pula tentang Isra' Mi'raj. Dan bila sampai pula bulan Muharram, dibuat lagi tentang peristiwa hijrah Nabi. Tak pernah rasa boring, dan itu menjadi salah satu daripada program tahunan. Apa motifnya tuan-tuan ya? Kerana kita paling tidak pun tuan-tuan, salah satu daripada cara untuk kita berjaya dan meraih satu kenikmatan apabila di kalangan hamba-hambanya yang dihimpunkan pada hari kiamat nanti, kita ini di kalangan manusia yang Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kita untuk menuju ke dalam syurga Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebab itu pada malam ini kami bertiga akan bincang sama-sama satu topik ataupun untuk menyuntik semangat. Kerana bila kita nak bertemu, nak syafaat daripada seseorang, apatah lagi nak syafaat Nabi SAW ini, sudah pasti kita kena rasa timbul perasaan cinta ya. Jadi sebab itu pada malam ini alhamdulillah kita bersyukur kerana pada malam ini kita bersama dengan dua selebriti yang saya kiranya tidak asing lagi lah ya. Di sebelah kanan saya ni
kekanda saya yang banyak begitu pengalaman. Dan tuan-tuan kalau perasan Ustaz Muhyiddin selalu keluar dalam filem Ustaz. Mak Kilau, sebut Mak Kilau kan? Ada Ustaz sekali keluar dekat Ada sekali. satu drama kesengkak Ustaz. Ada Benar Ustaz. Drama apa Ustaz? Apa Ustaz Zahar itu? Bila dia datang, Ya? dia datang. Dia datang. Oh, tajuk dia datang. Oh, Ustaz. Oh, rupanya betul lah tekaan saya tu ya. Maknanya Ustaz selalu berada dalam Tanyalah Ustaz TV9. Subhanallah. Jadi kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat bersama dengan panelis Tanyalah Ustaz TV9. Biar tahu, jangan tak tahu. Jangan nampak sangat tak tengok. Jangan keliru. Yang kedua ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kanda saya yang juga yang pernah kami lebih kurang 3-4 kali juga berforum ya. Bila bertemu saja tadi Ustazah kata lama sangat kita tak forum. Dulu last waktu Ustaz muda, nampak seram dia nampak tua mak. Sampai hati. Jadi alhamdulillah syukur kita pada malam ini bersama dengan Ustazah kanda saya Ustazah Isfadiah Dasuki, dan sering kalilah keluar lepas TV 1 buka TV 2 ada lagi ni, buka TV Astro pun ada juga, semua TV ada lah cerita ni lah ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kerana pada malam ini diberi kesempatan dan jodoh kita untuk sama-sama kita membincangkan tentang perihal Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi saya pun tak naklah cakap panjang pada malam ini, sebab tuan-tuan dan puan-puan pun dah kenal sangat dengan saya ni. Tiap-tiap bulan, setiap hari Ahad minggu kedua kan, kita selalu dalam kuliah bincangkan tentang hadis Bukhari, Imam Bukhari ya, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi saya kira eloklah untuk saya cerita sikit berformat tentang malam ini punya konsep kita punya forum. Kita santai-santai saja. Yang penting tuan-tuan dapat apa yang kita nak sampaikan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan adakan dua round lah, dua round. Dan round pertama tu bagi setiap panel kurang lebih 15 minit lah. 15 minit tu kira okey lah Ustaz ya. 15 minit. Panjang tu Ustaz. Panjang sangat lah. Kat TV 3 minit Ustaz. 3 minit. Oh, Ustaz kata panjang sangat. Jadi Ustaz nak lebih panjang lagi daripada tu. Boleh ya? Jadi insya-Allah saya dimaklumkan forum kita tidaklah sampai lewat malam, cuma kurang lebih pukul 11 12 gitulah. Boleh ya? Boleh. Tuan-tuan tunggulah saya nak balik. Esok ada kuliah subuh pula ya. Jadi insya-Allah kurang lebih begitulah format kita yang pertama, round pertama tu lebih kurang 15 minit setiap seorang. Dan yang keduanya kita begitu juga, kita akan pusing dan kita akan rotate pula seperti biasa 15 minit seorang. Dan kesimpulan, dan sebelum kita solat Isyak, maka kita akan bangun dan selawat ramai-ramai insya-Allah. Yang itu yang dimaklumkan kepada saya. Dan selepas itu saya pun tak pastilah agenda tuan-tuan. Yang penting agenda kami ada makan. Itu. Tuan-tuan saya tak pasti, tanya JK, tanya Tuan Nazir, ada juga. Alhamdulillah. Tapi bihun goreng. Boleh ke bihun goreng? Kedak macam kambing juga. Tanya Tuan Nazir ya. Jadi insya-Allah kita akan terus ke soalan yang pertama ataupun orang yang pertama kepada kanda saya Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Ustaz yang berkenaan dengan sempena Maulid Nabi SAW. Kita mengambil kesempatan untuk sama-sama bermuhasabah diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa pendapat Ustaz? Bagaimanakah keimanan dan kasih sayang kita tunjukkan kepada Nabi SAW di dunia ni sehingga kita dapat wasilah ataupun syafaat daripada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masih kepada Tuan Moderator Ustaz Abdul Jalil yang memang terkenal dengan kepetahan bercakap berbicara. Seterusnya kepada Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat, dan tidak dilupakan
ahli panel di sebelah saya, Ustazah Isfadia. Ustazah, apa khabar, sihat malam ni ya? Sihat Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih. Kejut Salam. saya Ustaz bertanya apa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan dalam satu program yang sangat indah, sangat mulia, bersempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita setiap tahun kita buat majlis seperti ini, kalaulah kita dah berusia, kalau saya ni dah tua dah, umur dah 55 tahun. Kalau Ustaz memang dia muda lagi. Dia kata tua, saya kata tak tua lagi, dia bahan matang dah sekarang ni. Artinya sudah berpuluh kali kita mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melakukan suatu perkara berulang kali tanpa rasa jemu, tandanya tu apa? Tandanya kita cinta dan kita suka kepada sesuatu yang kita lakukan berulang kali. Begitulah juga yang kita lakukan pada hari ini. Apabila sampainya bulan Rabiul Awal, kita memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu menjadi asas untuk kita melakukan banyak perkara. Tuan-tuan, contoh yang mudah lah, kalau kita datang ke masjid ni, agaknya apa yang mendorong tuan-tuan puan-puan datang ke masjid hari-hari, sehari 5 kali tetap datang ke masjid? Paling kurang pun mungkin seminggu sekali kita datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Kenapa agaknya? Sebab di dalam hati kita ini ada suatu yang kita namakan keimanan, dan keimanan itu membawa kita suka dan cinta kepada apa yang kita suka tadi. Tuan-tuan puan-puan, kita yakin tentang kewajipan fardu solat, dan solat itu membawa kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita relakan dan kita paksa diri kita untuk datang ke masjid, tanda kita suka, redha dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga tuan-tuan puan-puan, walaupun ada sebahagian di antara kita berkata, buat apalah buat Maulid Rasul, sambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, buat birthday, sambut happy birthday to you, to Rasulullah. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang biasa disebutkan, happy birthday to you, sana helwa dan sebagainya. Walaupun ada mengatakan, no, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, tetapi kebanyakan ulama mengharuskan ia dilakukan sebagai apa? Untuk kita memperingati Nabi. Dalam keadaan yang kita buat sambutan Maulid Rasul ini pun ramai yang lupa Nabi. Bila sampai bulan Rabiul Awal, dah bulan Maulid lagi. Kalau zaman-zaman saya dulu Ustaz, ya, bulan Maulid Rasul cukup meriah, bermula daripada 1 Rabiul Awal hinggalah 12 Rabiul Awal. Malam-malam tu baca berzanji. Walaupun saya tak faham, abtadiul imla bismillah, macam itulah. Sampai kita lakukan, kita tak faham, tapi buat juga. Kerana apa? Kerana cintanya kepada Rasulullah SAW. Nak ingatkan kepada generasi tentang Rasulullah SAW, berzanjikan satu kitab sejarah dalam bentuk syair, ya. Jadi dibacakan untuk menjadi suatu dorongan kepada kita mengingati kepada Rasulullah SAW. Karena itulah tuan-tuan puan-puan, sangat penting untuk kita mengingati Nabi Muhammad SAW, kerana dengan kita ingat itulah kita dapat menambahkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Apa pentingnya kita cinta kepada Rasul, kita sayang kepada Rasul? Dalam kehidupan kita, Nabi pun dah lama dah meninggal dunia, 1400 tahun yang lalu, 1444 Ustaz ya tahun ni. Dan Nabi tambah lagi selepas hijrah berapa tahun? Jadi dengan usia tempoh yang panjang itu, kita tetap, ya, mengingati sebagai tanda kita sayang kepada Rasul. Dan pastinya tidak ada suatu nikmat yang paling mulia, sangat berharga bagi kita apabila Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi seorang muslim dan mukmin. Kita menjadi muslim mukmin sebab apa?
Sebab risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa, yang diperjuangkan daripada zaman Arab Jahiliyah, sebelum ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, memang kita lihat sejarah Nabi SAW, tidak ada suatu keadaan Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan yang mewah seperti kita baru diuji dengan kegawatan ekonomi, dengan pandemik, kita pun rasa kita dah rasa susah sangat. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW apabila diangkat menjadi Rasul, maka hidupnya penuh dengan tekanan, penuh dengan cabaran. Selama 13 tahun menyampaikan risalah akidah kepada masyarakat sekeliling di Mekah, sehingga ketika itu seolah-olah tidak ada ruang untuk dakwah berkembang di Mekah, sehingga Nabi Muhammad SAW dipindahkan untuk berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah itulah bermulanya Islam itu dapat dilihat secara praktikal, pengamalan dan penghayatan dapat direalisasikan, dan Islam terus berkembang dan berkembang sampailah sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi seorang yang muslim dan mukmin. Bukan sekadar muslim dan mukmin, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang sentiasa istiqamah, multazim dengan rumah Allah. Jadi betapa beruntungnya kita. Kerana itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mencintai Rasul, kerana ia merupakan tanda kita ini merasai halawatul iman. Kan dalam hadis yang selalu dibacakan, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, maka dia dapat merasai kelazatan, kemanisan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan perkara-perkara yang wajib kita imani. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi bimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lain daripada Allah dan Rasul. Artinya diletakkan orang yang benar-benar beriman, dia dapat keseronokan beriman itu apabila meletakkan Allah dan Rasul sesuatu yang paling disukai, dicintai. Dan pastinya cinta itu bukan hanya sekadar perasaan, kerana cinta itu dalam hati kita, iman itu dalam hati kita. Iman itu menuntut kepada pembuktian dengan pengamalan dengan anggota tubuh badan kita, pembenaran dengan kata-kata kita. Begitulah juga cinta kita kepada Allah dan Rasul itu perlu dibuktikan dengan amalan. Apabila kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun tidak suka, kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita benci ataupun secara terpaksa, maka itulah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku pertembungan di antara kehendak Allah, kehendak Rasul dengan pertembungan dengan kehendak kita, kehendak manusia, apabila kita mengutamakan Allah dan Rasul, itulah tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Apabila kita mengutamakan Allah dan Rasul dalam kehidupan kita, maka itulah tanda kita mempunyai halawatul iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia akan mencintai seseorang dan dia tidak mencintai seseorang itu melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahawa dalam Islam ini Nabi tidak menafikan di antara cinta makhluk dengan makhluk. Kita cinta kepada pasangan kita, kita cinta kepada anak-anak kita, kita suka kepada ahli keluarga kita, sahabat handai kita, jiran-jiran kita. Apa yang kita lakukan, kecintaan kepada mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'dal iman kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sesudah dia beriman, sebagaimana dia dibenci
Dia tidak suka Allah Subhanahu wa taala campakkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila tiga perkara ini kita dapat realisasikan dalam kehidupan kita, maka itulah tanda kita sayang dan kita dapat merasai benar-benar keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan perkara-perkara yang wajib kita imani. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi meletakkan tiga perkara ini menjadi asas kepada kesempurnaan iman, menunjukkan kepada kita bahawasanya pentingnya dan perlunya kita sentiasa mencintai dan menyukai Rasulnya dalam kehidupan kita, kerana Rasul ini merupakan pengantara, wasilah di antara Allah dan juga Rasul. Dan dalam Al-Quran pun disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu cinta kepada Allah, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi agar berkata kepada umatnya, jika kamu benar-benar suka dan cinta kepada Allah, caranya bagaimana? Ittabi'uni, ikutlah aku. Bukan saya Ustaz Muhyiddin, ikut Nabi. Ini ada orang yang suka nak salah tafsir kan. Dia baca, dia nak faham Al-Quran, dia nak faham cara literary, cara bahasa. Dia tak nak ikut memahami Al-Quran itu sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, apa yang dimasukkan oleh Nabi. Dia kata, ittabi'ni, kalau kamu cinta Allah, ikutlah kepada aku. Ikut aku, saya lah bercakap. Ini satu tafsiran yang tak betul lah. Jadi kena ikut Nabi, sebab ayat kul katakan ya Muhammad. Jadi betullah kalau nak cinta kepada Allah, kena ikut Nabi, ikut cara Nabi, insya-Allah kita akan mendapat cinta Allah. Artinya cinta Allah dan cinta Rasul itu kita tidak boleh dipisahkan. Cuma bezanya, cinta kita kepada Allah adalah cinta kita kepada Khaliq yang menjadikan kita. Manakala cinta kita kepada Nabi adalah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai Nabi dan kita mentaati Nabi. Dan cintanya kita kepada Nabi hanyalah daripada sudut Nabi ini sebagai penyampai wahyu daripada Allah. Berbeza cintanya kita kepada Allah kerana kita menyembah Allah dan kita mengagungkan Allah. Betullah tuan-tuan puan-puan, dalam kita menyambut Maulid Rasul mesti ada prinsip dan dasar agama yang jelas. Bukan kita sehingga kita menyembah Nabi ataupun mendewa-dewakan Nabi, memuja-muja Nabi. Tak salah kita sayang Nabi, tak salah untuk kita memuliakan Nabi, tapi jangan sampai menjadi seperti pengikut Nabi Isa, yang sepatutnya Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul, sehingga mereka menyembah Nabi sebagaimana mereka menyembah sebagai Tuhan yang kedua, anak Tuhan. Ini salah. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, untuk pusingan yang pertama dah 15 minit Ustaz, saya jaga masa Ustaz. Jadi tuan-tuan puan-puan, menjadi sesuatu yang sangat penting kepada kita untuk kita sentiasa mengingati Nabi dengan apa jua cara, dengan memperbanyakkan selawat kata Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya bila kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi, mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bila laluan azan Ustaz? Kita pergi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung sikit lagi berkenaan dengan soalan yang pertama tadi. Jadi kebetulan pula masuk dah waktu Isyak, jadi kita berhenti dulu insya-Allah. Teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Ustaz dia ada limit lah dulu. Anak tu dah kira lah. Dia pergi dah studio tu. Kita si Alim ada dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا صلاة القوم آت سيدنا محمدا والسنة الفضيلة وشرف ودرجة عالية رفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi alhamdulillah, syukur kita dah masuk waktu Isyak. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan teruskan forum kita ya. Jadi mungkin Ustaz nak habiskan sikit lagi ada tadi. Betul, saya nak tutup sikit untuk pusingan petang ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi untuk pusingan petang ini saya nak simpulkan bahasanya tuan-tuan puan-puan perlu kita sentiasa ingat kepada Nabi. Bila kita ingat kepada Nabi, maksudnya kita cinta kepada Nabi. Bila kita rasa cinta kepada Nabi, dalam diri kita akan mendorong kita untuk menerima ajaran Nabi. Apabila kita dalam perasaan kita ada cinta kepada Nabi, kemudian kita mengamalkan ajaran Nabi, itulah tandanya kita taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi, kalau kita nak cinta kepada Allah, kena ikut cara Nabi. Artinya tak boleh kita nak sendiri-sendiri nak asingkan di antara Allah dan Rasul. Jadikan cinta Nabi ini sebagai wasilah, sebagai cara untuk kita sampai kepada cinta hakiki, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kembali kepada Ustaz. Alhamdulillah, syukur ya. Jadi maknanya tuan-tuan hadirin hadirat sekalian ya, dalam kita nak dapat syafaat Nabi ni, pertama sekali yang disebut, saya highlightkan satu benda,
itulah yang dinamakan sebagai cinta, ya. Sebab itu pada hari ini tuan-tuan, yang kalau kita tengok di mana-mana saja hari ini, bila sampai Maulid orang akan dendangkan qasidah, ya. Ataupun kalau biasa, kalau musim 9 hari bulan esok ni, kalau tuan-tuan buka lah mana-mana radio atau THR Gegar sekali pun, ya, dia akan pasang lagu berunsur-unsurkan nasyid, ya. Sebab itu ada satu lagu Raihan, ya, Raihan bukan Rehan tu yang satu lagi tu. Begitu sulit, itu cerita lain, itu Rehan lain. Ini kumpulan Raihan, dia ada cerita tentang satu lagu. Bila kita dengar lagu ni cukup kita tersentuh, tuan, ya. Apa je? Zah dan Kilauan Mas, ingat, ya. Saya bila kita dengar lagu ni, ya Allah, rasa macam beruntun hati. Sebab apa? Insan yang kita patut kenal dan mesti kenal. Sebelum Allah padam kita, nama kita di dunia ni, paling tidak pun kita boleh kenal siapa susuk tubuh badan baginda yang kita selalu buat program tiap-tiap tahun untuk cerita tentang Maulid Nabi ni. Sebab itu kita nak terus soalan yang seterusnya, Ustazah Kandra, ya. Bila sebut sunnah Nabi ni banyak. Ada yang namanya sunnah qauliyah hanya, fi'liyah hanya. Jadi untuk ringkaskan soalan tu, macam mana mungkin ada tips untuk bagi kepada kami semua ni, paling tidak pun nak ikut sunnah Nabi ni terlalu banyak. Paling tidak pun dalam Islam ni jangan tinggal semua, gitu. Mungkin ada tips untuk nak galakkan ibu-ibu dan ayah-ayah supaya istiqamah solat berjamaah ni, ya. Ataupun kuliah maghrib. Sebab malam ni saya teruja, ni kira ramai lah banding daripada sebelum ni. Saya tak tahulah sebab ustazah ke sebab makan malam ni, saya tak tahu. Jadi confuse malam ni. Jadi mungkin ada tips yang boleh kita kongsikan, paling tidak pun semangat para yang duduk di sekitar kampung lindungan ini untuk terus istiqamah dalam kuliah-kuliah maghrib, sekolah subuh dan kuliah duha yang insya-Allah pihak masjid dah programkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ustaz Abdul Jalil yang memulakan majlis kita, Ustaz Muhyiddin selaku panelis yang pertama, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua adalah tetamu-tetamu Allah, ya, di dalam rumah Allah, dan kita telah sama-sama menunaikan solat berjemaah dan beriktikaf, ya. Dan ini semua adalah hasil daripada didikan, bimbingan, petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini. Allah, Ustaz, bergetar hati saya, Ustaz. nak keluar air mata. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hidup kita ini sebenarnya kita sedang melalui satu tempoh peperiksaan. Allah sedang bagi kita exam atau ujian. Tapi indahnya ujian Allah atau exam Allah ni, kita kena tiru dan kita kena ikut. Kalau exam di sekolah, boleh tiru tak agaknya tuan-puan? Boleh tengok orang tak? Boleh tengok orang lain punya jawapan tak? Tak boleh. Tengok buku pun tak boleh. Tetapi exam Allah di dunia ini, Allah hadiahkan kita dengan Al-Quran untuk kita tengok. Dan Allah hadiahkan kita juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani atau untuk kita tiru dia. Kalau kita tak boleh buat, kita tak boleh tiru, kita tak boleh tengok Al-Quran, tak boleh ikut Nabi, maka kita gagal, tuan-tuan perempuan. Mudah ceritanya, sebenarnya exam Allah ini mudah berbanding dengan exam di sekolah ataupun di universiti. Tapi saya sangat tertarik, ya, dengan soalan apa yang Ustaz sebutkan tadi itu kan, macam mana kita nak mendapat syafaat daripada junjungan tercinta kita baginda Nabi Muhammad SAW selepas selesai exam nanti. Sebab exam tu kita kena bawa balik tugasan kita jumpa dengan Allah, dan kemudian Allah akan muhasabah, Allah akan lihat balik, Allah akan hisab, Allah akan nilai. Dan waktu itulah nak tahu kita ini layak ataupun tidak, atau berjayakah kita atau gagalkah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, saya buka jawapan atau perbincangan kita ini dengan surah At-Taubah ayat 128. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ila akhiril ayah. Maksud dia, sesungguhnya telah datang kepada kamu, Allah yang datangkan tuan-puan, seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Maksudnya yang mempunyai pengalaman, perasaan, cita rasa, pemahaman, lifestyle macam kita. Dia bukan malaikat, tapi dia adalah insan sebagaimana kita. Dan menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Nabi tahu dah cabaran-cabaran yang akan kita lalui, masalah-masalah yang akan kita lalui, fasa zaman demi zaman, perubahan hingga ke akhirnya hari kiamat. Nabi dah tahu dah, dan dia begitu terasa tertanggung berat beban. Kerana apa? Kerana dia tak mahu kita sesat, tuan-puan. Sayangnya Nabi dengan kita. Dan Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat tamak ataupun sangat inginkan, Nabi kita yang tercinta ini sangat tamak dan sangat inginkan kebaikan buat kamu. Dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi itulah dia, tuan-tuan puan-puan, penyelamat kita di hari akhirat, yang memastikan bila kita exam tu nanti kita akan berjaya. Dan antara kekuatan serta persiapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kita adalah memberi syafaat kepada kita semua. Jadi Ustaz Muhyiddin ada sebut tadi, salah satu daripada cara untuk kita mendapatkan syafaat, sudah tentulah kita banyak bersalawat dan beramal sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada 3 lagi, tuan-puan. Ada 4 saya sebut secara ringkas. Nombor 1, sebelum kita ini layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena betulkan keyakinan kita terlebih dulu. Tu yang Ustaz Muhyiddin bincang panjang lebar tu. Kita perlu betulkan sudut pandang kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat untuk seluruh alam ataupun seluruh kita, satu dunia. Kepada orang Islam, orang bukan Islam pun rahmat juga. Kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain juga adalah rahmat. Dan bila ada rahmat, bermaksud seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ada kelebihannya. Maka apabila kita mencontohi, meneladani baginda, hatta cara kita tidur, cara kita makan, tuan-puan, cara kita berjumpa dengan orang lain, semua Nabi buat. Jadi apa yang Nabi buat satu persatu, bila kita ikut, kita yakinlah kita akan mendapat rahmat ataupun kita menyebarkan rahmat. Kita panjang-panjangkan rahmat. Ada Encik Rahmat di sini, terasa lah pula Encik Rahmat. Kita sebar-sebarkan rahmat, maksudnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-puan, yang kedua masih lagi daripada sudut yakin. Tadi yakin bahawa Rasulullah adalah pembawa rahmat. Yang kedua, yakin dan sedar bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya boleh memberi syafaat bila dapat izin dari Allah. Dia tak boleh bagi syafaat ikut suka hati dia. Kena dapat redha Allah dulu. Dan Allah redha dengan kita penerima syafaat. Allah redha juga untuk Nabi memberi syafaat, baru green light, baru lampu hijau, baru lulus. Jadi maksudnya di sini, tuan-tuan puan-puan, iman kita dan kita mengikut sunnah Nabi ini kena jelas. Tujuannya untuk apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku ini hidup, ya Allah, matiku, ibadahku ini yang aku ikut Rasulullah ini adalah semata-mata kerana-Mu, ya Allah.
Jadi dapatkan redha Allah, insya-Allah kita akan dapat syafaat Nabi. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, syarat dia adalah seseorang itu sekali-kali tidak boleh dan tidak pernah atau berusaha untuk keluar daripada kepompong syirik. Jangan syirik. Kepercayaan kita kepada Allah satu saja. Kita ni jadi hamba pada siapa? Allah. Jangan jadi hamba pada dunia, hamba pada majikan, hamba pada pasangan, hamba pada duitan, mata duitan ke tuan-puan, hamba kepada kepercayaan-kepercayaan lain. Kalau ada bekas-bekas syirik, fail, tak boleh dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga tidak mengizinkan. Dan yang akhir sekali ini adalah mendapat syafaat apabila kita banyak salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu, kita beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini apa tuan-puan? Islam itu adalah ad-din. Dan apakah itu ad-din? Dia bukan agama, dia lebih dari agama. Dia adalah cara hidup, lifestyle, cara kita berpakaian, cara kita berjalan, matlamat dan harapan hidup kita, cara kita melayan pasangan, melayan anak-anak, adab kita dengan jiran, semuanya ada. Nabi dah tunjukkan tuan-tuan. Adab berjual beli, tanggungjawab dalam keluarga. Hatta dalam keluarga itu, keluarga sendiri diangkat sebagai lubuk pahala. Suami dengan isteri solat berjemaah, kita dah ikut dah cara Nabi tuan-tuan. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan cara yang sungguh indah untuk menyelamatkan kita. Di jiwanya, di pemikirannya, dia hanya ingat kita. Sehingga kan tuan-puan, Nabi simpan salah satu daripada mukjizatnya, makbulnya doa Nabi ke hari akhirat, sebab nak selamatkan kita juga. Jadi rugilah kita kalau kita tidak kenal junjungan tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita tuan-puan. Jadi untuk itu, dengan Maulid Nabi ini, dengan Rabiul Awal ini, tuan-puan, kita berazam kenalkan kepada ahli keluarga kita betapa indahnya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lain tak bukan, mesti wajib tuan-puan ceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Saya teringat satu masa dulu ya tuan-puan, ibu saya ni dia bukanlah ustazah, dia jururawat. Tapi kami ni, ayah saya pun bukan Datuk Dusuki. Ayah saya juga bukan Ustaz Dusuki Rani. Saya bukan anak Ustaz Dusuki Rani ya. Ayah saya Wak Dasuki. Dah almarhum dah. Bekas tentera, memang garang dia. Garang dan garang. Ustaz Jalil tahu tak garang ni apa? Garang tu. Okey, garang tu dia memang tegas lah. Okey. Marah sikit-sikit marah kan. Satu lagi apa Ustaz? Enggarang. Tahu macam mana dia punya kol-kolah. Jauh Ustaz. Oh jauh. Yang itu dia tampan. Oh gitu. Gitu. Jadi ayah saya dua-dua jenis garang. Dan kami ni biasa sebelum tidur tu akan bercerita. Dan ayah saya suka bercerita tentang Nabi-Nabi. Kita ni malas membaca kan masa kecil-kecil. Dia dah beli dah buku kecil-kecil pasal Nabi. Cerita Rasul 25 Rasul tu dah ada dah. Kemudian cerita tentang kehidupan Nabi. Nipis saja perempuan. Sampai kering buku tu sebab kena matahari. Saya teringat lagi. Tapi ada masa-masanya saya akan selak baca. Cuma ceritanya macam mana kita nak beramal dengan sunnah Nabi, nak bagi ahli keluarga kita sayang ya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena tahu, sebab tak kenal maka tak cinta, itu formula dia. Jadi macam mana kita nak zahirkan perasaan cinta kita, tak rasa cinta dengan Nabi sebab kita tak kenal. Bila kita tak kenal, kita buat-buat kenal tuan-puan, dia tak jadi, dia palsu. Sebab tu kena ada. Saya teringat kisah di mana, bukan kisah ya, ini ibu saya sendiri. Sebelum tidur,
Dia cerita dengan adik bongsu saya. Masa tu adik bongsu saya dalam umur 5 tahun. Jadi nak tidur tu dia kata, okey, ibu ceritalah. Jadi mak saya dia cerita keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kecilnya Nabi telah kehilangan ayah. Kemudian kehilangan bondanya. Kemudian kehilangan atuknya. Kemudian lepas tu kehilangan isterinya, kehilangan pakciknya. Tuan-tuan puan-puan, cerita pasal tu je dia boleh menangis, Ustaz. Boleh menangis sebab dia kecil lagi. Bila dia kecil lagi, dia tahu macam mana keadaan aku kalau mak dengan ayah dah tidak ada. Jadi indahnya tuan-tuan puan-puan kalau kita banyak cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kewajipan kita supaya anak kita ini tak sibuk dengan K-pop. Abang apa jongok-jongok namanya tu, apa sabun tak, saya pun tak tahu nama dia puan-puan tuan-tuan. Abang jongok ke jongkok ke, tak tahulah tu, jengok-jengok ke. Yang dan sewaktu dengannya. Lepas tu bila sibuk makan, yang cari makan makanan apa tuan-puan? Bukan sibuk cari kurma, bukan cari delima, bukan cari apa yang Nabi suka. Dia cari apa? Ramen. Dia cari samyang betul ke Ustaz? Samyang. Dia cari kimchi. Cerita drama pun drama nak cari kimchi. Tak ada lagi cerita tamar. Adalah lagu nasyid yang pohon tamar tu kan. Jadi subhanallah tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, kita ketuk hati anak kita mencintai Rasulullah dengan kisah-kisah. Tuan-tuan puan-puan pernah tak diam-diam cuba fikir, bilakah saat pertama kita jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak imbau bila agaknya kita jatuh cinta dengan Nabi? Tahun berapa tu? Umur kita berapa tahun? Nanti balik bayang-bayangkan, fikir-fikirkan tuan-puan ya. Kalau tak ada rasa, kena tengok balik tu. Takut kita tak kekal lah nak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai Nabi bukan semata-mata dia, tetapi kerana Allah mengarahkan kita untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara tuntasnya tuan-puan, saya rasa untuk kita beramal dengan sunnah Nabi, selain daripada kita kenal junjungan tercinta kita itu, yang kedua kena tahu bagaimana cara ataupun kaifiat baginda sallallahu alaihi wasallam mengendalikan urusan hidup dia. 24 jam setiap hari, apa yang Nabi buat? Yang tu patut kita tahu tuan-puan. Kan Nabi bangun sebelum subuh, Nabi buat apa pagi tu? Lepas subuh, solat subuh, Nabi buat apa? Nabi kan ziarah keluarga dia. Dan kemudian sampai waktu duha. Sewaktu duha tu Nabi buat apa? Hari Sabtu contohnya, Nabi selalu pergi ke Quba seminggu sekali. Nabi pergi ke Masjid Quba dan Nabi melakukan solat duha, kadang-kadang naik kenderaan, kadang-kadang berjalan kaki. Jadi tuan-tuan puan-puan, benda ini tak mungkin kita tahu seandainya kita tidak belajar. Jadi bila kita tak belajar, macam mana kita nak tahu sunnah Nabi? Sebab sunnah Nabi itu sebagaimana yang Ustaz Abdul Jalal sebut tadi, apa-apa yang terkait dengannya, daripada perkataannya, daripada perbuatannya, dan juga daripada diamnya Nabi, maksudnya setujunya Nabi dengan sesuatu perkara, maka kita beramal, kita ikut tuan-tuan puan-puan. Sebab memang sunnah Nabi ada yang wajib. Sunnah Nabi ada yang wajib. Contohnya, macam mana Nabi bayar zakat, berapa persen Nabi bayar zakat, itu sunnah yang wajib. Macam mana Nabi solat, Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu lihat aku salat, kamu ikut. Jadi itu sunnah Nabi. Sunnah ni maksudnya cara Nabi, tapi dia boleh jadi wajib. Ada sunnah Nabi yang haram. Contoh sunnah Nabi yang haram, Nabi kahwin lebih daripada 4. Kerana itu adalah khusus bagi Nabi, bukan pada kita. Jadi haram pada kita, diharuskan sunnah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita kena belajar, kita kena tengok, dan kerana itulah tuan-tuan puan-puan, sesiapa yang menghadiri majlis-majlis ilmu, sesiapa yang menyambut selawat dengan selawat apabila nama Nabi terdengar, dia dengar nama Nabi, dia terus sahut dengan selawat, maka mereka mendapat ganjaran yang cukup besar. Sebab apa? Sebab nama Nabi akan disusuli dengan pengajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi lakukan bila kita belajar, maka dia menjadi hikmah dan kelebihan yang cukup banyak bagi kita, tuan-puan. Contohlah, baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tidur di atas bahagian sisi sebelah kanan. Hari ini je yang kita tahu, oh rupa-rupanya ada banyak manfaat, ada banyak faedah berbanding tidur terlungkup dengan tidur terlentang. Betul tak, tuan-puan? Hari ini je yang kita tahu daripada kajian-kajian. Sebelum-sebelum ni kita tak tahu pun. Tapi mereka yang sebelum ini beramal, maka sudah tentulah iman dia lebih kukuh daripada kita. Kita ni beramal sebab oh ini baik, bagus benda ni, bagus kan. Jadi iman kita nipis bila kita buat itu bersebab ada alasan dia, baru kita ikut. Jadi tuan-tuan puan-puan, tuntasnya menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Dan kemudian yang kedua, tuan-puan, tak habis lagi, kena praktis di rumah. Kalau tak praktis, tak dibiasakan, dia tak, memang anak-anak kita tak boleh nak beramal dengan sunnah ni. Makan dengan tangan, tak nak dia. Suka lagi dengan chopstick, dengan sudu dan garpu. Makan kurma, kalau tak dibiasakan, nak tak agaknya anak-anak kita makan kurma, tuan-puan? Tak nak. Dia akan tengok, dia kata apa? Ini macam lipas, dia cakap. Kurma ni je lipas, tak nak makan, tuan-puan. Sebab tak biasa. Jadi dua benda ini, kalau menurut pendidikan dari perspektif psikologi pun, dia kata kenapa seseorang itu degil, sebab dua benda ni. Kenapa seseorang itu tak nak beramal dengan sunnah, sebab dua benda ini. Nombor satu, sebab dia tak tahu. Rawatlah tidak tahu itu dengan ilmu. Yang kedua, tuan-puan, sebab apa? Dah tahu tapi tak buat juga. Sebab tak biasa. Sebab tidak dibiasakan. Macam anak-anak kita dekat sekolah, dah tahu dah. Tahu apa? Solat. Rukun solat ada berapa? Tanya adik yang pakai pink belacan ni kan. Oh, tahu dia 13 rukun solat. Dan dia tambah satu lagi. Yang ke-14 ada, ustazah. Apa 14? Lipat sejadah, dia cakap. Lepas salam kena lipat sejadah. Ni ustazah suruh. Ustazah ajar, dia kata. Tapi tengok hari ini bilangan populasi masyarakat Muslim yang sembahyang berapa persen, tuan-puan? 20% je. Ini yang diwar-warkan lah. 80% tak sembahyang. Cuba tanya anak-anak kita dekat sekolah, tuan-puan, daripada 10 orang, berapa orang yang sembahyang? 2 ke 8? Kalau ikut 80% tak sembahyang, maksudnya 8 tak sembahyang, 2 orang sahaja sembahyang. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan, dua benda ini, nak beramal dengan sunnah, kena tahu, dan yang kedua, biasakan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dan sekalian ya. Jadi begitu panjang lebar yang ustaz dah kongsikan tipsnya, dan saya nak highlightkan satu benda yang disebut oleh ustazah. Pertama tadi adalah usahalah ya untuk cuba kita mendapatkan ilmu ya. Dan yang keduanya adalah kita praktik ataupun kita amalkan dasarkan ke apa yang kita belajar. Sebab itu saya sebut dalam setiap kali kuliah saya dan mukadimah dalam kuliah saya menyebut satu hadis yang mana Nabi pernah menyebut, hadis riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan menuju ke tempat-tempat semata-mata nak cari ilmu, sulitnya, susahnya, payahnya nak sampai ke tempat majlis ilmu tu, Allah Ta'ala akan bagi senang, mudah perjalanan kita esok ke dalam syurga. Subhanallah. Tuan-tuan ingat senang ke ustaz nak datang daripada mana? Sebab penting Saya daripada Ampang. Daripada Ampang nak mari ke sini, saya ingat senang kan tuan-tuan. Dan saya atas sikit daripada ustaz, saya daripada Rawang.
nak mari ke sini tuan-tuan ingat senang. Dengan adab jamnya, saya ingat tak jam juga. Jam gila, sampai gila dia buat. Tak datang susah. Maka dengan kesusahan, hadis ni dia bagi motivasi. Susah kita dunia, esok akhirat insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita berada dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita semualah, amin. Baik itu, hadirkanlah cinta kita pada Nabi ni. Nabi punya risau macam Ustazah sebut, Nabi simpan ada satu doa. Kenapa? Satu hari tuan-tuan, Nabi Allah Ta'ala bagi peluang. Kata dalam hadis Bukhari, Nabi orang yang pertama masuk syurga. Tapi bila Nabi masuk syurga, tak ada seorang lagi pun melainkan Nabi keluar balik. Hatta ketika itu Allah Ta'ala sapa Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, kau angkat kepala kamu. Ishfa' tu syafa'. Kau mintalah syafaat, kau berilah syafaat kepada siapa-siapa yang kau nak beri syafaat. Maka ketika itu tuan-tuan, pada wajah Nabi nampak keriangan, keseronokan. Sebab apa? Allah dah mula bagi lesen pada Nabi untuk tarik seorang-seorang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tu Nabi bila dapat lesen besar ni, Nabi tarik dulu lah. Kalau di kampung lindungan, ditarik nazir dulu, ditarik biro dakwah, sampailah di belakang sekali tarik, sampai suruh duduk belakang. Ditarik seorang-seorang. Sebab apa? Susah payah ni tuan-tuan, kita nak mengucap kalimah selawat ini, dan kita menjawab selawat itu. Tuan-tuan ingat, kesemuanya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan adil seadilnya dengan apa yang kita lakukan di dunia. Sebab itu anak-anak kena bawa. Generasi akan datang yang nak hidupkan dunia ni tuan-tuan mengikut cara agama. Jangan malu, jangan segan, bawa lah. Ya, cuma saya selalu pesan, kalau yang hyper aktif yang 5-6 tahun tu, tak payah bawa. Itu bahaya. Silap-silap kadang-kadang dia main tarik mic imam. Imam tengah baca ditarik. Ditarik kain pelikat imam pun ada ceritanya. Macam-macam ya. Dan kita biasa, jangan marah ibu-ibu ya. Ni baru ni semalam saya forum di Kajang. Saya bawa anak saya 2 orang, saya tengok daripada jauh saja. Dimarahnya anak aku. Marah. Saya pun panggil dia tuan ni, panggil dia. Kenapa? Dia kata nenek tu suruh duduk di belakang. Maknanya dia cuba kluster-klusterkan budak-budak ni tuan-tuan untuk dekat nak belajar ilmu agama. Tu yang saya terasa tu. Tapi dalam kuliah saya selitkan lagi, ibu-ibu yang opah-opah, jangan marah budak ni. Kalau mereka usia 5-6 tahun, kalau datang masjid bukan memang nak nuntut ilmu macam kita sangat, duduk depan sandar dan sebagainya nak dapatkan ilmu dah. 5-6 tahun, kalau di belakang tu lari 4 kali 100. 4 kali 100. 5-6 tahun kalau lari biasa. Tapi kalau 50-60 tahun lari, itu luar biasa. Itu kena halau. Jadi didikan pertama, sebab kita risau ada kaitan dengan soalan yang ketiga ni tuan-tuan. Sampai satu tahap bila manusia ni tuan-tuan sudah tidak lagi tuan-tuan ada ilmu dalam diri mereka tidak lagi tuan-tuan menghayati apa yang kita usahakan hari ini, pejuang oleh Tuan Nazir, biro dakwah untuk kita buat sambutan Maulid Hijrah Nabi Isra' Mi'raj ini. Anak kita sampai dia akan lupa kepada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampailah bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dia akan lupa, dia tak tahu. Sebab itu Nabi kata di akhir zaman sampai satu tahap mubalik ataupun pendakwah akan cerita berkenaan dengan hadis. Apa kata mereka? Kami tak terima hadis, hanya kami pakai Quran saja. Apa yang dihalalkan oleh Quran halal di sisi kami, dan apa yang diharamkan Al-Quran haramlah di sisi kami. Berarti mereka menolak hadis. Bagaimana pendapat Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni manusia, bukan malaikat. Walaupun Ustazah pernah masuk program Aku Bukan Malaikat, memang itulah hakikatnya. Kita bukan malaikat yang dia boleh mendapat terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita namanya manusia, dalam kehidupan kita memang fitrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Rasul, dan diutuskan para Rasul itu untuk menjadi panduan, menjadi petunjuk kepada kita bagaimana kita nak melaksanakan kehidupan ini dengan cara yang sebenarnya. Itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara Nabi
Rasul dengan Allah, kita tidak boleh nak pisahkan daripada sudut keimanan dan keyakinan kita kepada dua perkara ini. Kan ia termasuk dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6 perkara. Kalaulah kita beriman hanya dengan Allah Ta'ala sahaja, dengan Quran saja, Nabi Rasul tak nak beriman, agaknya sempurna tak iman kita? Tak sempurna, tak sah iman kita. Tak cukup tiang iman yang 6 itu. Jadi kalaulah ada pandangan-pandangan yang merasakan mereka itu bijak, boleh memahami Al-Quran secara terus tanpa perlu kepada Nabi, ataupun tidak perlukan sunnah di dalam memahami Al-Quran, maka itu adalah orang yang sombong, orang yang takabur. Keringat tuan-tuan perempuan, sifat sombong takabur inilah yang menyebabkan iblis termasuk di kalangan orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan iblis yang satu ketika itu adalah abid yang menyembah Allah, tunduk beribadah kepada Allah, tak pernah berhenti, ya. Ketika diperintahkan untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan, tak nak, istakbara, sombong, takabur. Sebab itulah dikatakan wa kana minal kafirin. Jadi tuan-tuan perempuan mati Allah Subhanahu wa taala, saya buatkan sebenarnya gini je mudah. Orang yang hanya nak ikut Quran saja tapi tak nak ikut Nabi ataupun tak ikut sunnah Nabi, maka dia bukan orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Kerana tuntutan beriman, dia perlu beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul. Dan inilah sebenarnya ciri-ciri orang kafir. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-150 berbunyi, innal ladzina kafaru billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuridu an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin membezakan di antara Allah dan Rasul. Tengok orang kafir dan mereka sifatnya ingin membezakan, memisahkan di antara Allah dan Rasul, dan mereka berkata wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Aku percaya dengan sebahagian yang ada Al-Quran dalam kitab, dan aku tidak percaya sebahagian terkandung Al-Kitab, dan mereka nak buat jalan sendiri. Maka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan. Bukan sekadar Allah Ta'ala sebut dia orang kafir, tapi ditambah lagi taukid dengan haqqan. Sebenarnya orang yang kafir apabila mereka tidak beriman dengan Rasul ataupun nak memisahkan di antara Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan perempuan mati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita perlu sematkan dalam diri kita, dalam diri ahli keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka cinta kepada Rasul. Dan nak cinta kepada Rasul memang kena belajar. Kena belajar apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, itulah yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi ataupun sunnah, ya, kitab wa sunnati rasuli. Dan Nabi pun dah pesan kepada kita, peganglah kepada dua perkara ini dan kamu selama-lamanya tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati rasulihi, berpegang dengan kitab Allah dengan sunnah Rasul. Jangan dipisah-pisahkan, jangan diasing-asingkan. Kerana memang fitrah manusia kita perlukan Rasul, ya? Kita tak boleh nak direct faham Al-Quran secara terus. Dan biasanya dalam proses pembelajaran ini tuan-tuan perempuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah faham apabila kita dapat melihat contoh pengamalan sesuatu ilmu, apatah lagi Islam.
Jadi kalau Islam itu turunkan daripada Jibril Al-Quran dan terus disampaikan kepada manusia, logiknya bagaimana wahyu dan orang kata perintah Allah Ta'ala itu nak disampaikan kepada manusia. Sebab itulah orang kafir ketika itu dikata laula unzi alaihi malak. Kalau boleh turunkan malaikatlah sebagai rasul, tak perlu kepada Muhammad sebagai rasul. Tapi Allah Ta'ala Maha bijaksana, diutuskan rasul itu di kalangan manusia. Yang pertama untuk membuktikan bahawasanya ajaran Allah ini boleh diterima dan diamalkan. Kerana mustahil Allah Ta'ala memerintahkan dengan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Sebab tu dalam kaedah fiqh dengan saya, at-taklif bima la yutaqu muhalun. Mentaklifkan, Allah Ta'ala mewajibkan dengan perkara-perkara yang mustahil, adalah perkara-perkara yang tak mampu dibuat. Muhalun adalah sesuatu yang mustahil. Sebab itulah apa saja perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran memang semuanya kita boleh buat. Puasa, zakat, haji, berkahwin, berurus niaga, memang semua orang buat, cumanya nak tak nak je buat ataupun tidak. Kalau susah, dalam kaedah fiqh menyebutkan al-masyaqqah tajlibu taysir. Kan cantik agama Islam. Rasa susah, betul tak boleh buat, tak apa, ada kemudahan. Orang yang tak mampu berpuasa boleh ganti pada hari yang lain. Tak boleh puasa langsung, bayar fidyah. Nak pergi haji, Allah Ustaz, macam mana Ustaz, aku dah daftar tabung haji. Dapat giliran pada tahun 2090. Masa tu umur dijangka, umur saya dah 100 tahun, rasanya tak sempat. Tak apa, yang penting kita daftar, jangan buat tak tahu. Jadi di situ kewajipan untuk orang tunaikan haji ialah antaranya kemampuan. Kemampuan bukan sekadar duit, bukan sekadar sihat berbadan. Sekarang kemampuan untuk mendapatkan kota haji. Nak dapat kota haji, daftar. Kenapa tak daftar awal-awal? Masa tu tak ingat, tak dapat idah lagi. Jadi bila tak dapat peluang untuk pergi ke Mekah, maka bukan kesalahan kita. Kan mudah begitu. Jadi semua itu dihuraikan, dijelaskan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam solat sendiri Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam Al-Quran disebut wa aqimus salata wa atu zakah. Tunaikanlah sembahyang dan keluarkan zakat. Macam mana nak solat? Kalau tuan-tuan tidak ada Nabi, kita berpegang Al-Quran, nak solat macam mana? Itu bermasalah. Bila Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah, nak mengabdikan diri kepada Allah, nak sembah Allah, ikut macam mana aku sembah Allah. Sembahyangnya Nabi salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4. Itu yang Nabi buat. Bacaan-bacaan ni pun apa yang Nabi buat, ikut je lah. Itulah tuan-tuan dan puan, dalam masa yang sangat singkat ini tuan-tuan, sangat penting untuk kita memahami bahawasanya tuntutan keimanan ini perlu secara menyeluruh. 6 perkara tak boleh nak diasing-asingkan. Kalau kita mengasing-asingkan, Allah Ta'ala sebut inilah orang-orang yang benar-benar kafir, engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakinlah apabila kita amalkan ajaran Islam, artinya kita dah ikut apa yang Nabi suruh. Kadang kita susah nak faham kan Ustaz? Hadis pun banyak sangat, hadis Bukhari berapa puluh ribu hadis. Kemudian ada sunan sita lagi, ya. Jadi ulama dah mudahkan dalam ibadah, ikutlah cara yang diterangkan oleh ulama. Itu kita ikut cara Nabi, ya. Cara macam mana kita nak bermunakahat, berurusnya berkeluarga, ikut fiqh munakat yang dah mudahkan ulama. InsyaAllah kita dah ikut cara Nabi, sebab apa yang diterangkan itu adalah memang selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi Ustazah pun dah sebut, sunnah ni ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib, ya. Selalu kita fokus bila sunnah tu yang sunat, ya, sehingga kita lupa sunnah yang wajib. Sebab konsep sunnah ni ialah kita ikut apa yang Nabi buat. Yang Nabi buat ada yang wajib, ada yang sunat. Tadi Ustaz sebut juga ada yang haram daripada kita mengikut. Sebab itu khususiat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulannya kita mesti berpegang teguh
dengan Nabi, dan itu merupakan tuntutan agama Islam, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan kalaulah kita nak memahami Islam kena ikut cara Nabi. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Aku telah bangkitkan bagi setiap umat itu rasul, yang mana rasul ini tugasnya menyeru manusia untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Nampak tujuan utama Nabi lah untuk bimbing kita bagaimana untuk kita menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam. Kembali berusaha. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Jadi jam dah menunjukkan hampir 9.05 minit. Jadi kita terus pada Ustazah ya. Kalau kita sebagai anak murid ni tuan-tuan, kita nak buah-buah mutiara daripada seorang guru ya. Kalau kita nak ilmu keluarga, kita akan rujuk sama ada mak ayah kita ataupun mak betul kita ataupun bapak betul kita. Jadi macam mana pula Ustazah, kalau kita nak syafaat Nabi ni, mungkin Nabi ada tinggal pesan-pesan pada kita umat Muhammad SAW. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah antara pesanan yang paling penting yang Nabi minta pada umat dia, jangan tinggal benda ni. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dikasihi, bila kita nak menghayati pesanan-pesanan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam, saya menyeru diri saya, keluarga saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati dan membaca berulang kali khutbah wida baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab sangat sayu tuan-puan, kerana khutbah wida ini Nabi mulakan dengan menarik perhatian seluruh manusia waktu itu yang sedang mengerjakan haji. Bagaimana Nabi tarik perhatian? Nabi kata, aku khawatir seandainya aku tidak ada lagi di sisi kamu tahun depan. Jadi Nabi dah memberikan bayangan bahawa dia akan meninggalkan sahabat dan dunia ini tuan-puan. Dan bila Nabi mengingatkan dia akan pergi, maka Nabi meninggalkan juga beberapa mandat-mandat yang cukup besar. Itu nombor satu, melalui khutbah wada. Yang kedua tuan-puan adalah kita kena baca momen-momen sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, yang dia masih lagi berada di pangkuan Ummul Mukminin kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan kesemuanya daripada khutbah wada ada 5, dan 2 saya ambil daripada momen sebelum wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari khutbah wada pertama sekali yang Nabi ingatkan adalah jangan mengambil hak orang lain hatta tumpahkan darah sesama muslim ini. Jadi nombor 1, jaga hak asasi masyarakat. Bila kita jaga hak asasi orang lain, apakah batas-batas mereka, limit kita, limit dia, hak mereka, hak jiran, hak teman, hak kawan, hak keluarga tuan-puan. Yang ini kita ingat, dan saya rasa Ustaz Muhyiddin ada sebut tadi, kita boleh hidupkan apa yang dikatakan syiar dalam fiqhul muamalat. Ya Ustaz ya. Nabi dah ajar kita lengkap dah tuan-puan. Kalau kita charge Nabi esok, nauzubillah, kita tak akan buat macam tu, tak berani kita. Nabi akan bagi tahu, aku telah ajar engkau, aku telah bimbing engkau, aku telah tunjukkan pada engkau hak-hak manusia asasi ada dalam muamalat itu. Di manakah kamu? Di manakah waktu kamu? Kenapa kamu tidak menghidupkan muamalat itu? Tuan-tuan puan-puan nak jawab macam mana dengan Nabi ni? Macam mana dapat syafaat daripada Nabi? Satu, muamalat. Yang kedua, Nabi ingatkan tentang solat secara khusus tuan-puan. Dan di belakang solat itu ada ibadah-ibadah lain, yang hajinya yang Ustaz Muhyiddin sebut tadi, dengan zakat dan sebagainya. Yang ini semua ada dibincangkan
dalam fiqhul ibadah. Ada Nabi dah bimbing kita, Nabi dah dedahkan pada kita. So sekali lagi kita kalah dah. Ya Rasulullah, tolonglah, aku ni tidak menguasai fiqhul ibadah ya Rasulullah. Ya Allah, ampunkan diriku. Jadi kelemahan kita sebenarnya tuan-puan kan. Jadi Nabi dah lengkap dah sempurnakan dah di fiqhul ibadah. Yang ketiga tuan-puan, baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh jelas tuan-puan, dia mengingatkan supaya kita semua menjaga hak wanita, memuliakan wanita. Saya bercakap wanita ni jadi seronok lah kan, sebab Nabi sentuh, Nabi mention exactly, specifically tuan-puan, wanita. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, khutbah Nabi berbunyi apa? Terimalah pesananku untuk berbuat baik dengan wanita ini. Mereka pembantu kamu dan mereka tidak memperoleh apa-apa bagi diri mereka. Kamu telah mengambil mereka sebagai amanah Allah, serta kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Masya Allah, sampai macam tu Nabi sebut tuan-puan berkenaan wanita ini. Tapi kalau kita tengok bimbingan Nabi tentang wanita, tentang apa yang berkait dengan wanita, dekat mana ya? Sudah tentu dalam fiqhul munakahat. Itu Nabi dah bimbing, Nabi dah ajar dah hak-hak dia dan sebagainya. Tapi hari ini tuan-puan, saya minta maaf, kalau nak marah saya, marahlah. Saya petik kata-kata daripada orang ramai tuan-puan yang saya dengar-dengar komen mereka. Dia kata apa, di Malaysia ni mahkamah syariah lebih memihak pada lelaki. Lelaki mesti menang punya. Katanya macam tu, Ustaz. Saya dengar, saya sudah sudah ni satu fitnah dah ni. Satu fitnah bukan fitnah yang palsu. Maksudnya mungkin kerana kelalaian kita, kekurangan kita dalam pengurusan. Nak uruskan hal cerai, talak pun makan masa tuan-puan. Contohlah, saya minta maaf lah sebut benda ni kan, sebab saya bukan lawyer, saya bukan hakim, tapi saya adalah manusia biasa yang bergelumang dengan banyak kes-kes rumah tangga, hadanah dan sebagainya. Ya Allah tuan-puan, menitik air mata kita kalau dengar, menitik air mata dengan rasuah dan sebagainya. Na'udzubillah tuan-puan, saya cuma cakap saja, cuma saya tak ada bukti lah, sebab saya dengar daripada sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi saya takut, kita takut tuan-puan, macam mana kita nak jawab depan Nabi nanti di saat kita, umur kita ni, apa yang kita telah lakukan kepada fiqhul munakahat ni. Baru 3 kan. Yang keempat tuan-puan, Nabi ingatkan kita tentang musuh yang sebenar, iaitu syaitan. Nabi suruh kita berwaspada dan berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Dan yang ini tuan-puan, Masya Allah, Nabi lengkapkan dalam fiqhul jinayat. Jinayat ini dia protection. Masa saya student dulu, saya belajar tentang fiqhul jinayat, tapi kita tak boleh amalkan sebab kita bukan undang-undang itu tuan-puan. Tapi percayalah tuan-puan, hanya dengan belajar dia, hanya dengan belajar fiqhul jinayat, kita akan insaf. Takut. Momen yang sangat saya tak boleh lupa adalah bila saya belajar bagaimana Yahudi, lelaki dengan perempuan, sebab dia berzina dan diorang ni dah berkahwin. Jadi Nabi jatuhkan hukuman mengikut hukuman dalam kitab mereka, dalam kitab samawi mereka. Dan antara hukumannya itu adalah sama macam kita, rejam sampai mati. Tuan-tuan perempuan, diceritakan, dikisahkan di situ detik-detik bagaimana dia direjam. Saya baca tuan-puan, saya kata ya Allah, sebab kita bila baca, kita dengan imajinasi kan, kita belajar tu, kita membayangkan. Jadi sampai sekarang takut rasa tak nak ada benda-benda macam tu. Tapi hari ini sebab roh itu tidak ada tuan-puan, jadi kita dengan setan senyap, seronok je, sedap je. Betapa ramai ni lelaki, perempuan, isteri, suami isteri yang curang. Kita tahu daripada TikTok, daripada media-media sosial,
Sebab dia dah biasa kamcing dengan syaitan. Dan kamcingnya syaitan bukan dengan bab zina je, LGBT lagi tengok tuan-puan. Bukan setakat LGBT yang paling dekat dengan kita apa tuan-puan? Kita bersilaturahim dengan syaitan apabila kita membazir. Tahun 2021 sahaja tuan-puan, 2021 sahaja, bila disukat tentang pembaziran makanan di Malaysia. Pembaziran makanan yang kita buang itu sebenarnya boleh menampung untuk makan 3 kali bagi 12 juta orang. 2021 kita masih lagi dalam tempoh COVID kan? COVID, SOP. Dan masih lagi dalam COVID. Pembaziran berlaku banyak tuan-puan. Jadi 12 juta tak? Kita tengoklah dekat dalam harian Metro ke apa ke, saya rasa hari ni keluar. Bila kita membazir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kita sedang bersilaturahim dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Nabi dah ingatkan kita tuan-puan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sebagaimana yang Ustaz Muhyiddin sebut tadi, jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi ini sebagai rujukan. Baik, itu amanat Nabi dalam khutbah wida. Yang kedua, dua lagi tuan-puan sebelum Nabi wafat. Pertama, Nabi ingatkan solat sampai wajah Nabi yang terakhir itu, senyuman Nabi yang terakhir itu adalah di saat dia selak tirai, dia renung sahabat buat kali yang terakhir, dan dia memberikan mandat kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengetuai solat berjemaah. Nabi sebut solat. Dan begitu juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi sebut solat. Dan ada satu masa tuan-puan, sewaktu Nabi dalam keadaan sakit, sakaratul mautnya, ada sehelai kain dia menutupi wajah Nabi. Dan kemudian Nabi macam sesak, Nabi tarik. Bila Nabi tarik kain tu, maka wajah baginda sallallahu alaihi wasallam jelas kelihatan. Dan ummahatul mukminin waktu itu dia berkerumun, dia memandang Rasulullah SAW. Dan waktu itu di saat dia tarik helaian kain itu, apa dia kata? Laknat ke atas Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur Rasulnya sebagai masjid. Tuan-puan, ini ingatan daripada Nabi ini supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai tersasar, jangan jadi seperti Yahudi dan Nasrani. Kita menghilangkan peranan Nabi, dia menjadi pemujaan pula. Na'udzubillah tuan-puan. Kita jangan jadikan begitu, sebab itu Nabi tak suka. Di saat nyawanya di hujung tuan-puan, Nabi masih ingat lagi. Nabi masih ingatkan kita lagi tentang jangan jadikan dia itu sebagai tempat pemujaan. Tapi jadikanlah apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cara hidup dan tanda kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia tuan-tuan puan-puan, 7 perkara. Mudah-mudahan dia boleh memberikan panduan bimbingan, dan Nabi berbangga dengan kita apabila kita ingat pesanan-pesanan Nabi walau di saat-saat yang terakhir, dan kita cuba berusaha untuk memastikan seluruh ahli keluarga kita tunduk, patuh, menjadikan Rasulullah sebagai ikon, menolak tepi mana-mana ikon-ikon yang ada dalam dunia ini seperti di Korea ke di mana-mana lah tuan-puan kan? Pemakanan ke dan sebagainya. Kita ikutlah cara baginda sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan ahli keluarga kita untuk dia pandai mengislamkan sesuatu yang mungkin kita rasa macam, oh ini tak Islamik ni, anak aku jadi doktor perubatan, macam mana dia nak Islamize kan? Boleh tuan-puan, kalau dia ada akidah yang jelas, kalau dia tahu peranan baginda Rasulullah SAW untuk diikuti dan diteladani. Wallahu a'lam. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih kepada kanda saya Ustazah Isfaria. Jadi alhamdulillah, syukur tuan-tuan ya, perkongsian kita pada malam ini banyak yang diceritakan dan dikongsikan ya. Cuma bila Ustazah sebut tentang isu-isu yang berlaku dalam keluarga ni, saya mula-mula dengar melalui pembacaan sama ada di media sosial, TikTok, Haji kan.
Jadi baru ni kira baru dapat jawatan baru lah, sebagai PPP. PPP ni penolong pendaftar pernikahan. Rupanya betul. Apa yang berlaku itu tuan-tuan, rupanya orang mengadu kat kita. Seorang ibu dia datang, dia cerita tentang masalah rumah tangga dia. Rupanya dia dah cerai kat 2-3 tahun lah. Suami tak pernah semayang jemaah dengan dia sepanjang hidup 30 tahun lebih. Tak pernah jemaah langsung, Ustaz. Saya pun heran bin Najib, takkan tak pernah langsung walaupun solat zuhur yang tak bunyi tu. Dia kata tak pernah, Ustaz. Nafkah dari sudut zahir batin pun tuan-tuan, zahir ni isteri dia saja yang taja. Start daripada makan minumnya, bayar kereta, beli pakaian, daripada pakaian besar sampai pakaian kecil dia yang beli. Tak tahan isteri ni, tak tahan tuan-tuan, akhirnya dia buat keputusan lah, ada macam tak ada, baik dia pergi ke mahkamah menuntut fasakh. Nah, ceritanya tuan-tuan, seorang ibu dia rasa, dia kata, Ustaz, kalau boleh sebelum saya Allah Ta'ala ambil nyawa saya nak juga merasai macam mana pernah dirasai oleh Ustazah Isfadiah berimamkan dengan Ustaz Muhyiddin. Dia nak rasa macam tu, tapi dia tak sebut nama Ustazah lah, contoh kan. Dia nak rasa macam mana tuan-tuan bermakmumkan dengan suaminya sendiri. Dia nak rasa. Maknanya dia suruh tolong, tak tolong saya untuk carilah. Tapi saya tak boleh nak tolong, Ustaz. Sebab yang mengadu pun 62 dah. Kalau 26 okey lagi lah kan. Boleh lah gaduh-gaduh. Sekejap je gaduh-gaduh. Jadi nak cerita, yang sebut ni, Nabi kata kalau siapa yang tak jaga hubungan aku, mustahil aku nak jaga keluarga dia. Jadi sebab itu kita harapkan generasi muda inilah tuan-tuan, anak-anak kita lah yang paling tidak pun tuan-tuan esok yang akan berdepan dengan masa yang lebih mencabar. Kerana hari ini pun kita dah mendapat cabaran itu. Kalau zaman ibu-ibu apa-apa di belakang, mereka nak didik anak mungkin tidak begitu susah macam hari ini. Kerana anak-anak hari ni tuan-tuan tak boleh kita nak suruh macam mana kita dulu waktu kecil-kecil, tak boleh. Mereka hanya ada hiburan, penuh dengan hiburan, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya hiburan. Anak-anak pula semua seorang satu handset. Bayangkan kalau ada 20 orang anak, 4 orang isteri, macam mana? Jadi sudah pasti setiap orang tuan-tuan banyak guna duit. Sebab itu kita hari ni bersyukur kerana di kalangan orang yang duduk di sini Allah buka taufik dan hidayah beri pada kita untuk kita hadir ke majlis ilmu. Sebab apa? Sebab kita nak, seperti mana disebut oleh Ustazah tadi, ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan kesusahan dan kepayahan itu akan terbalas dengan amal jariah yang kita akan tuai dilepas daripada kehidupan kita di dunia. Wallahu a'lam. Jadi terima kasihlah saya sebagai diberi amanah kan untuk moderator pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin Mukhtar dan juga saya Ustazah Isfadiah ya. Insya-Allah lah lepas ni Ustazah jumpa saya waktu tua lagi lah kot kamu Wallah, insya-Allah nanti kita susun baliklah jadual insya-Allah. Mudah-mudahan. Tu pun kita susah juga tuan-tuan ni nak minta ustaz-ustaz, ustazah di saat-saat ialah di hujung-hujung ni. Kebetulan pula rezeki kita. Ustaz dan ustazah ni sebenarnya baru sampai daripada Kelantan. Maknanya ustaz kata mujurlah dia naik kenderaan di udara. Kalau kenderaan di darat saya ingat ustaz kata tak sampai dah masjid ni kata kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat buat diri kita dan sampaikanlah kepada keluarga kita insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya keberjayaan kita, bahagia kita bukan setakat menikmati di dunia tetapi Allah Taala kekal sehingga ke negeri akhirat kekal abadi, itulah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.